Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya pembangkang mengakui dan mengiktiraf Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri yang hebat. Kadang-kadang mereka ni tanpa sedar mengangkat Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri yang terhebat. Tanpa mereka sedar perbuatan-perbuatan mereka, yaitu pihak pembangkang, secara sendirinya telah mengangkat darjat Anwar sebagai Perdana Menteri, mengangkat kebolehan Anwar Ibrahim secara Perdana Menteri, dan paling penting sekali, tanpa mereka sedar yang mereka lakukan hanyalah merugikan diri pembangkang sendiri. Akhirnya hari ini pembangkang mengakui kejayaan Anwar dalam mendamaikan isu Thailand, Kamboja. Pembangkang memuji Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim atas peranan dimainkan beliau dan Malaysia sebagai perantara dalam usaha mendamaikan Thailand dan Kamboja sehingga gencatan senjata berjaya dicapai antara kedua-dua negara itu. Yang menjadi tanda tanya netizen ialah ada juga pemimpin mereka ini yang masih keras kepala, bahkan tidak mahu mohon maaf selepas menyiarkan karikatur binatang dalam hantaran beliau. Hantaran itu mendapat perhatian menyeluruh daripada rakyat Malaysia. Tetapi orang yang menghantar karikatur itu sehingga kini masih enggan memohon maaf, walaupun secara jelas terang-terangan cuba untuk mempermalukan Anwar, tetapi rupa-rupanya tanpa mereka sedar mereka telah mengakui kehebatan Anwar Ibrahim. Kedua-dua pembangkang ataupun Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata, pembabipan Malaysia itu adalah usaha bagi memperkukuh kestabilan di rantau ASEAN, sekaligus membuat nama Malaysia terus kekal dihormati sebagai negara yang berdaulat. Sebelum kita teruskan, jangan lupa tinggalkan komen anda dengan tanda pagar Kami Sayang Malaysia. Ini terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400% secara umum, dan ringkasnya, apabila imun badan kita jadi lemah, kita sukar sembuh daripada penyakit. Apabila imun badan kita jadi bodoh dan lemah, kita mudah kena penyakit. Dan apabila imun badan kita jadi bodoh, ianya tidak mempertahankan diri kita, bahkan menyerang kita sendiri. Tapi apabila imun badan kita menjadi kuat, meningkat, dan bijaksana, ianya akan mempertahankan kita dan melawan penyakit dari dalam tubuh badan kita. Dengan peningkatan daya imun badan kita, maka kita boleh sembuh daripada penyakit kerana imun badan kita lah yang menyerang semua akar penyakit tersebut. Dapatkan produk ini melalui nombor telefon yang tertera, dan ingat produk ini lulus KKM, halal, diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia, dan paling penting sekali, produk ini adalah produk yang halal. Saudara-saudara sekalian, apapun peranan yang dimainkan yang berhormat Tambun, walaupun ada yang menyifatkan hanya sebagai tuan rumah, Malaysia selaku pengerusi ASEAN, ia tetap menjadi satu peranan yang akan tersemat dalam lipatan sejarah. Saya ucapkan tahniah dan syabas, kata beliau. Apa yang penting, Malaysia terus kekal dihormati sebagai sebuah negara yang berdaulat dan terus dipandang tinggi sebagai kuasa pengimbang yang kompetitif dalam rantau Asia Tenggara, katanya lagi. Beliau berkata demikian ketika membahaskan rang Undang-Undang 13 rancangan Malaysia ke-13 di Dewan Rakyat hari ini. Isnin lalu, Thailand dan Kamboja mencapai kata sepakat melaksanakan gencatan senjata serta-merta tanpa sebarang syarat sebagai langkah penting ke arah meredakan ketegangan dan mengembalikan keamanan di kawasan sempadan. Persetujuan itu dicapai dalam mesyuarat khas antara Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet, dan pemangku Perdana Menteri Thailand, Phum Tham, dengan Anwar bertindak sebagai hos pengerusi ASEAN dan saksi kepada perbincangan bersejarah itu. Sebelum ini, beberapa pemimpin dunia turut memuji peranan dimainkan Malaysia, termasuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang menyifatkan kejayaan negara dalam memudahcara perjanjian gencatan senjata sebagai satu tugas yang hebat. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya, selepas mereka cuba mengatakan Anwar Ibrahim patut turun sebagai Perdana Menteri, mereka kena sendiri.
Suruh YB kamu cetak duit banyak-banyak. Pas buat apa untuk rakyat Kelantan? Cadangan supaya kerajaan mencetak lebih banyak duit untuk dibahagi-bahagikan kepada rakyat bagi tujuan berbelanja yang pernah disuarakan Wan Ahmad Faisal, Wan Ahmad Kamal, hingga hari ini masih diingati lagi. Itu antara sindiran yang menghujani hebahan program PAS mengenai program Sembang. Malam ini bersama Wan Ahmad Faisal yang merupakan ahli Parlimen Machang. Tak payah harap pada kerajaan lah. Suruh YB kamu cetak duit banyak-banyak. Lepas tu nak buat apa? Buatlah, sindir Kamarudin Cedin. Warganet turut menemplak program yang dikatakan mengupas manfaat diperoleh rakyat di Machang daripada rakyat rancangan Malaysia ke-13 RMK 13 sebagai hanya sumbat otak penyokong sahaja. Berkecek sama sendiri jadi jalan sehala. Setakat untuk sumbat otak penyokong sahaja, soal Bahrin Abdullah. Dalam masa sama, ada yang berpendapat pendekatan sembang di atas talian itu sudah tidak relevan, sebaliknya hasil kerja sepatutnya diutamakan. Saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh penulis ini, apabila apa yang kamu cakap itu hanya air liur, yang kamu buat itu paling penting. Orang bukan menilai dengan apa yang kamu cakap, tapi orang nilai apa yang kamu buat. Bagaimana pula dengan pendapat Anda semua? Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar Kami Sayang Malaysia. Izinkan saya berkongsi dengan Anda semua. Ini terapi imun Transfer Factor for Life, terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, kita kena penyakit karena imun badan kita yang lemah. Kita sukar sembuh daripada penyakit karena imun badan kita yang jadi bodoh, lemah dan tidak mampu lagi mempertahankan diri kita daripada dalam tubuh badan kita. Tetapi dengan adanya terapi imun ini, mengajar, mendidik dan membuatkan imun badan kita menjadi bijaksana, kita boleh dipertahankan oleh imun badan kita daripada dalam, lalu imun badan yang bijaksana mengenal siapa lawan, siapa kawan dalam tubuh badan kita. Lalu imun badan itu akan menyerang akar penyakit yang ada berakar di dalam tubuh badan kita. Itu sebabnya Transfer Factor for Life ini sangatlah hebat untuk Anda semua. Produk ini lulus KKM, diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia dan di Malaysia, serta halal. Dapatkannya sekarang tanpa bertangguh-tangguh lagi. Saudara-saudara sekalian, pada masa yang sama ada beberapa netizen yang cuba mengingat kembali apa yang dicadangkan oleh ahli Parlimen Machang ini, yaitu mencetak uang. Ada yang mempersoalkan sejauh mana kepintaran beliau dalam bidang ekonomi, kerana ramai yang tidak percaya dengan Wan Ahmad Faisal yang mempunyai kehebatan, yang mempunyai seringkali menimbulkan kontroversi. Warganet turut menemplak berkait dengan apa yang beliau mahu buat dengan sembang tersebut. Malah netizen turut mempersoalkan peranan PAS yang telah lama menguasai Kelantan terhadap pembangunan di negeri tersebut. Gapo PAS buat untuk rakyat Kelate? Tanya Ahmad Safiq pula. Saudara-saudara sekalian, apa yang mereka buat ini sebenarnya lebih kepada mahu tunjuk kononnya mereka tahu. Tapi buat kerja jauh sekali tak tahu buat apa-apa. Kita tunggulah nanti dalam pendedahan ataupun dalam bual bicara ini. Harap-harapnya nanti tiadalah yang kena saman. Tiadalah yang kena saman fitnah. Sebab takut nanti ada pula terlepas cakap di dalam bual bicara itu kerana gara-gara mahu sangat nak menjatuhkan Anwar Ibrahim. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sebelum kita murahkan ulasan pada petang ini, jangan lupa senyum dulu. Senyum itu satu hiburan. Hiburan petang ini adalah apabila selepas seminggu himpunan turun Anwar, apa sebenarnya kesimpulan dan apa sebenarnya yang berlaku. Ramai orang ingat Anwar Ibrahim akan tunduk dan tumbang. Tapi macam yang Anwar cakaplah, dia tidak turun. Yang turun harga barang, yang turun harga minyak. Yang turun ialah
orang-orang yang ada kes rasuah. Semalam ketika Anwar Ibrahim mendedahkannya, saya agak terkejut apabila Anwar Ibrahim kata kebanyakan yang teriak menjerit mahu Anwar Ibrahim turun ialah golongan yang banyak kes rasuah. Rupa-rupanya mereka mau Anwar Ibrahim turun sebab mereka takut mereka akan kena. Mereka takut kalau Anwar Ibrahim terus memerintah, mereka tak boleh mengongkong menjadikan Anwar sebagai boneka mereka. Halah, kita nasihat beginilah. Kalau jadi ahli politik yang mahu pemerintah di dalam genggaman ataupun boneka Anda semata-mata, tak payahlah menunggang rakyat untuk mendapat kuasa semata-mata. Hari ini kita nak ulas, seminggu selepas himpunan turun Anwar, ini sebenarnya kesimpulannya. Seminggu sudah himpunan turun Anwar berlalu. Beberapa kesimpulan boleh dibuat terhadap perhimpunan berkenan. Perdana Menteri ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim masih lagi memimpin negara. Lautan manusia yang digambarkan turun pada hari berkenan tidak meninggalkan kesan kepada kepimpinan beliau. Sudah kita bagi tahu awal-awal pun kan. Okey, sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen anda dengan tanda pagar kami sayang Anwar. Okey. Tapi sebelum itu saya nak kongsikan dengan anda semua. Ini terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, kita kena penyakit karena daya imun badan kita yang lemah. Kita kena penyakit karena daya imun badan kita yang bodoh. Kita tidak sembuh daripada penyakit karena imun badan kita yang tidak bertindak lagi bekerja seperti yang sepatutnya. Tapi dengan peningkatan daya imun tubuh badan kita, kita menjadi kuat. Kita menjadi boleh melawan penyakit daripada dalam kerana imun badan kita dididik menjadi kuat, dididik untuk menjadi bijaksana. Lalu kita sembuh daripada penyakit. Jadi dapatkan produk yang hebat ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Dan ingat, ini ialah produk yang diluluskan KKM, halal dan juga satu penemuan paling bersejarah dalam dunia kedokteran pada abad ini. Dapatkannya sekarang. Saudara-saudara sekalian, seperti yang dijangka, seberapa ramai pun yang hadir tidak akan memberikan kesan kepada kedudukan Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana itu bukanlah ruang sebenar untuk menjatuhkan beliau. Walaun-walaun yang ada di luar di sana patut tahu mereka hanya diperbodohkan oleh golongan yang takut mereka masuk penjara. Mereka takut kes rasuah mereka diteruskan. Hanya mereka mahu Anwar Ibrahim kononnya ditumbangkan. Tapi Anwar Ibrahim kata, nanti kalau Anwar turun, mereka akan angkat mana yang boleh melepaskan mereka. Ini ia hanya sekadar lakonan politik pihak Perikatan Nasional dan sekutu bagi memberikan keyakinan kepada penyokong mereka masih ada dalam politik negara ini. Saya agak setuju dengan apa yang ditulis dalam laporan ini, yaitu sebenarnya himpunan itu bukanlah untuk menurunkan Anwar Ibrahim. Jauh sekali untuk memecat Anwar Ibrahim. Kerana bukan begitu caranya. Kalau nak Anwar Ibrahim tumbang, kalau nak Anwar Ibrahim itu jatuh daripada jawatannya, senang saja bawa usul undi percaya di parlimen. Tapi lihat, tiada satu orang pun ahli parlimen daripada pembangkang berani bawa. Kenapa? Mereka tahu mereka tidak mampu membuat apa-apa di parlimen. Yang mereka tahu tipu penyokong mereka, yang mereka tahu menghasut penyokong mereka. Kononnya Anwar Ibrahim tidak layak lagi jadi Perdana Menteri, tapi sebenarnya mereka sebenarnya mahu masih kelihatan relevan, masih ada, hidup. Sebab kita tahu semakin hari semakin Perikatan Nasional Pembangkang malap dalam dunia politik di Malaysia. Jadi mereka mahu mereka dikenali dan masih hidup. Kebetulan sekarang ini sidang parlimen sedang berlangsung. Ruang inilah sepatutnya digunakan untuk menjatuhkan Perdana Menteri ke-10 dan kabinet beliau melalui undi tidak percaya. Malangnya, hasrat lautan manusia untuk melihat Anwar turun tidak kesampaian kerana pemimpin-pemimpin mereka mengharapkan untuk berbuat demikian, langsung tidak mengambil kesempatan tersebut. Kenapa? Kenapa mereka tidak ambil kesempatan tumbangkan Anwar di parlimen? Sebab mereka bimbang tidak berjaya. Buatlah dulu sekurang-kurangnya tunjuk kepada lautan manusia itu yang usaha telah dibuat. Tidak guna berceramah berapi-rapi, tapi ternyata kosong belaka, bodoh belaka. Kepimpinan Perikatan Nasional PN sendiri tidak jelas dengan objektif perhimpunan berkenan.
Keesokan harinya, pemimpin PN menyatakan himpunan berkenan berjaya. Bila ditanya apa yang berjaya, entah apa yang berjaya. Tujuannya satu, turun Anwar. Tapi apa yang berjaya, kita pun tak tahu. Yang kita tahu, semua gagal. Anwar Ibrahim tak turun. Anwar Ibrahim makin dapat menunjukkan dirinya diterima rakyat secara tidak langsung melalui himpunan tersebut. Sebab kehadiran dalam himpunan tersebut jauh daripada apa yang mereka kata. Minta puji saja mereka kata 1 juta. Minta puji saja mereka kata 500.000. Mereka kata 300.000. Rupa-rupanya yang hadir, jangankan 1 juta, 50.000 pun tak sampai mengikut laporan PDRM. Tak sampai 20.000 orang pun. Jadi, mereka coba tipu. Saudara-saudara sekalian, objektifnya betul-betul tidak tercapai. Objektifnya tidak tercapai. Yang tercapai ialah membenarkan Mahathir berucap untuk kesekian kalinya. Perhimpunan itu kononnya telah membuatkan titah edendum akan dilaksanakan. Keadilan untuk Datuk Seri Anwar Najib Tun Razak akan ditegakkan. Nada durian runtuh untuk rakyat. Perhimpunan ini akan menyedarkan kerajaan Madani untuk berubah. Berdasarkan tajuk perhimpunan berkenan, turun Anwar, sudah nyata yang tujuan himpunan berkenan hanya satu. Ianya tak perlu dijelaskan lagi, sudah jelas lagi bersuluh. Jadi saudara, kejayaan yang dirayakan itu bukan objektif perhimpunan berkenan. Kenapa ada yang membuat ulasan melencong? Mahu spin atas kejayaan? Safwan Afnan tidak disangka-sangka berjaya merampas kuasa kedudukan Menteri Besar Terengganu. Jawapan daripada soalan siapa yang bakal menggantikan Datuk Seri Anwar Ibrahim jika perhimpunan berkenan berjaya menjatuhkannya. Selain itu, ada juga yang menjawab Datuk Seri Najib Razak dan Khairi Jamaluddin. Ini gambaran yang sebahagian yang hadir itu tidak tahu apa-apa tentang sistem politik Malaysia dan bagaimana seseorang itu boleh dilantik sebagai Perdana Menteri. Teringat, seorang pemimpin ulama PAS pernah berkata, dalam PAS pun ada orang bodoh dan bukan cerdik belaka. Jadi, tak perlulah dikatakan apa-apa lagi. Kata Mursyidul Ampas pula, parti itu mempunyai ramai calon PM. Beri kuasa dulu. Parti itu mempunyai ramai pemimpin. Persoalannya, untuk membolehkan PAS PN diangkat menjadi Perdana Menteri, mereka perlu mendapat sokongan majoriti di dalam parlimen. Bagaimana untuk memperoleh sokongan tersebut ketika ini? Caranya adalah dengan tebuk atap. Siapa yang PAS PN harapkan untuk mencukupkan jumlah? Adakah perbuatan tebuk atap ini baik untuk kestabilan politik negara kita? Atau pihak PAS PN ini tidak ambil kisah tentang kestabilan politik negara kerana mereka lebih mementingkan kuasa? Antara yang ramai itu pula, siapa yang paling kehadapan? Adakah Menteri Besar Terengganu? Apakah penanda aras yang menyatakan beliau sangat layak untuk memimpin negara, sedangkan kepimpinannya di Terengganu pun tidak ada yang hebatnya? Rumusan yang boleh dibuat terhadap perhimpunan berkenan ialah kosong marka. Ditulis oleh Ruzaini Rais, Ketua UMNO Bahagian Padang Besar. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda tekan butang subscribe. Bye-bye.